Cantiknya. Nah, you satu. Kali ni kita akan buatkan resepi. Itu dia. Roti jala bunga. Sebab yang macam cantik sangat kan? Jadi Ellie akan tunjukkan 3 cara untuk bentukkan bunga-bunga ni. Dan juga cara untuk dapatkan colour-colour yang macam ni. Ellie pakai cuma 3 warna sahaja. Tak payah beli warna-warna banyak tu. Buat saja macam ni. So, mula-mula sekali kita akan blendkan dulu kita punya bahan apa semua ni. Sebab Ellie nak cepat, Ellie malas. Campur je apa semua masuk dalam blender. Lepas tu kita dah boleh mulakan jalakan kita punya bunga. Roti jala bunga. Itulah dia. Aku pun dah lupa dah apa namanya. Masukkan sedikit air dan juga susu full cream. Kalau tak ada, semua air pun tak apa. Dan kemudian sedikit mentega cair ataupun minyak. Urutan untuk masukkan bahan tu penting. Sebab Ellie tak nak tepung bawah sekali. Kalau kata tepung bawah sekali nanti, dia lagi susah untuk campur dengan elok tau. Jadi kita akan masukkan dulu bahan cecair dahulu, iaitu air, susu dan juga mentega. Kemudian barulah kita masukkan tepung gandum, sedikit garam, separuh telur. Tapi kalau kata nak masukkan satu boleh, cuma mungkin agak hanyir sikit lah kot. Dan lepas tu blendkan dia. Asalkan nampak dia dah tercampur tu, kira okey lah. Dah siap dah kita punya adunan roti jala kita ni. Ni kalau kata lepas korang dah bancuhkan sikit dengan tepung ni, kalau nampak dia macam masih berketut-ketut, tu dia nampak tu banyak. Boleh blendkan dia sekali lagi. Yang penting jangan lama sangat lah, takut nanti dia yalah, overmix dia selalu tak elok sebenarnya. Kadang malas bila nak pakai blender gitulah. Nak senang tapi biasanya kali kedua ni okay, just nice saja. Elok saja, dah tak ada dah tepung-tepung lebihan tu. So apa yang kita akan buat sekarang ni, kita akan bagi dia rehat sebentar. Dan lepas tu kita akan bahagikan kepada 4 bahagian. Nak bagi cantik kan roti jala bunga ni, bagi Ellie lah sekurang-kurangnya kena ada 3 warna. Lagi naik segi lah. Jadi Ellie akan tunjukkan macam mana nanti kita akan bancuhkan dia. Dan lepas tu kita akan bentukkan dia. Apa yang Ellie akan buat sekarang ni, Ellie akan sukatkan dia dahulu. Sebab yalah, kita tak tahu ada berapa kan. Ellie memang kalau boleh nak tahu lah berapa banyak liter ataupun ml yang kita dapat lah untuk setiap adunan bancuhan ni. Lepas tu kita akan bahagikan dia kepada 4 bahagian. Tengok gaya macam ngam-ngam lah kot. Ke lebih ni? Lebih lah. Lebih lah pula. Ellie anggarkan dalam ni lah, dalam 580 ml macam tu. Jadi kita akan asingkan kepada bekas-bekas yang asing lah. Kita akan masukkan 3 dekat dalam ni. Dia kena ada muncung macam ni tau. Muncung 3 ni baru elok. Kalau tak ada, nak pakai muncung yang 1 tu pun boleh. Cuma lambat lah nanti korang buat 1, 2, 3. Lepas tu nak buat apa semua tu panjang pula cerita. Baiklah korang beli siap-siap yang 3 ni. Lepas tu yang 1 lagi tu tak perlu pun dekat dalam sebarang bekas macam ni. Nak buat dekat dalam ni pun boleh. Ataupun nak letakkan dalam ni pun boleh. Sebab yang tu kita cuma akan pakai sudu sahaja. Kita akan bedakkan kepada 4 bahagian. Seeloknya sama rata lah. So korang agak-agak je lah ya. Untuk berwarna ungu, masukkan sedikit merah dan juga biru. Kalau tak nak terang sangat, kurangkan separuh ataupun 1/4 daripada sukatan ni, okay? Dan lepas tu jom kita campurkan colour yang lain pula. Ini nak buat warna merah yang cair dan juga warna oranye. Oranye, merah dengan kuning lah. Sama juga macam tadi. Campurkan dia. Pastikan tutup dekat atas tu kan melimpah pula keluar tu kan. Dan untuk buat warna hijau pula, ambilkan warna biru dan juga sedikit kuning. Dan lepas tu campur lah. Walaupun nampak colour tu macam just nice je kan, tapi dia nanti akan agak pekat tau bila kita masak tu. So untuk buatkan cara yang pertama ni, kita akan buatkan garisan dahulu. Kita buatlah dalam 3. Satu bunga tu elok kita buat 3 barisan macam ni. Dan lepas tu kita akan linekan ke atas pula. Cara untuk picitkan dia kena slow and steady, tapi kena kuat. Sebab kalau tidak nanti dia tak keluar. Lepas tu macam dia keluar sikit-sikit macam tu, nanti terputus-putus lah roti jala korang tu. Dan lepas tu kita akan gariskan dia ke atas pula. Awal-awal tu mungkin susah sikit, tanpa pula terkehil kepala aku macam ni. Tapi tak apa, asalkan dia ada yang toncit kat atas tu. Yang tu lah bunga kek wine yang kita nak tu. Toncit tu walaupun dia macam tak berapa nak sekata, tak apa. Asalkan jangan terputus kat atas tu. Kalau terputus nanti dia jadi macam dot-dot. Tak bersambung lah, tak cantik. Angkatkan dia terus macam ni. Baik-baik panas. Jangan risau sangat lah kalau kata nak benda tu perfect ke apa. Tak perlu pun. Dia asalkan belah atas tu dia ada macam cabang-cabang macam tu kan. Yang itu yang akan membuatkan corak bunga kek wah tu. Okay, satu lagi yang nak pesan. Muncung ni jangan terlalu dekat tau dengan kuali korang tu. Sebab boleh cair. Nampak tu?
Benda ni dia memang take practice sikit lah. Lama-lama tu nanti korang akan tahu macam mana nak buat. Selain daripada warna oranye ni, korang nak buat warna lain pun boleh. Untuk membentukkan dia, gulungkan dia saja macam ni. Lapiskan 2 ataupun 3. Jadilah bunga kek wah korang tu. Cuma Ellie nak pesan, bila kita nak gulung kan, terbalikkan dahulu. Maksudnya belah kita masak dekat pan tu, belah atas. Bila kita gulung tu, belah luar yang agak melekit tu mudah untuk melekat. Faham Satu lagi benda yang penting adalah saiz bunga tu. Kalau kata contohnya, kalau kata korang buat semua saiz tu sama je, tak cantik. Jadi seeloknya lah korang buatkan dia, ada yang besar, ada yang kecil. Barulah nampak dia lagi teratur. Lenguh tangan aku micik mendalah ni. Dan satu lagi, kalau kata korang bancuhkan, tengok tu aku punya tangan ni. Bila korang bancuhkan warna apa semua ni kan, bila korang masakkan ni, dia akan menjadi lebih gelap. Kalau kata korang nak warna yang pastel, bancuhkan colour tu jangan gelap sangat lah. Sikit saja. Macam Ellie buat ni, dia punya warna ni memang agak gelap sebab Ellie memang nak bagi dia nampak terang sikit. Kalau tidak nanti kadang-kadang dalam kamera dia tak apa nampak kan. Jadi kita nak warna tu lebih menyerlah. Kita buat macam gubahan autumn lah, autumn in my heart. So untuk buat gubahan bunga yang lebih kecil, ambilkan 2 sahaja. Macam Ellie ajarkan tadi tu, terbalikkan dia dan pusingkan macam ni. Kalau kita pusingkan dia 2 sahaja, straight ni, dia tak adalah besar sangat. Allah Akbar jatuh. Pandai-pandai lah, ada yang buat 3, ada buat 2, ada buat 4 kalau korang nak besar kan. Tapi tak perlu pun sebenarnya. Kita nampak cantik kan? Okay, so cara yang kedua pula, sama juga cara macam tadi tu, cuma kali ni kita nak buatkan bunga ros pula. So untuk bunga ros ni simple saja. Korang ambilkan, buat juga yang 3 macam tadi tu. Dan lepas tu kita akan buatkan wave macam tu pula. Ellie perasan bunga ros ni kan, dia macam agak lembut dan juga agak tebal sikit. Jadi dia masak lama sikit lah. Macam biasa, tunggukan dia, bagi dia masak sepenuhnya. Dan lepas tu barulah kita boleh angkatkan dia ni. Bagi lari pula dia. Okay. Sementara kita nak bentukkan tu, kita masakkan dahulu. So untuk bentukkan dia sama juga macam tadi tu. Terbalikkan dia dan lepas tu pusingkan sedikit. Kelopak kat dalam. Kemudian bentukkan kelopak yang belah luar pula. Tu. So dah siap dah bunga ros kita. Macam Ellie pesan tadi, terbalikkan dan lepas tu gulungkan dia. Barulah dia akan melekat dengan elok. Dan sangat penting untuk yang jenis bunga ros ni untuk tak garing. Kalau tidak atas tu nanti dia macam keras, kejung. Macam ni cantik je, nampak lembut je kan dekat atas tu kan. Melengkung dengan elok. Alright, so cara yang last sekali ataupun cara ketiga ni, tak perlu pun botol ni. Kita akan ambil kan, yang kita bancuh tadi tu kan. Dan kita akan menggunakan sudu untuk cedokkan dia ke dalam kuali kita ni. Ambil sikit je. Macam tu. Lepas tu kita buat macam ni. Macam bentuk daun. Tu tunggukan dia masak sikit. Nampak tu. Jatuh. Panas. Itulah buat benda ni. Jari je lah. Kena kuat sikit. Sebab kadang-kadang kita nak cepat kan. Jadi kita nak umpil. Umpil tu panas lah. Mari tunjukkan macam mana nak bentukkan dia dahulu. Lipatkan dia kelopak macam ni. Nampak? So sambungkan lagi. Pandai-pandai lah. Benda ni kena berseni sikit lah. Tak boleh lah macam kenapa aku punya bunga dia tak cantik. Dia kena pandai main lah. Nampak macam dia ternaik sikit macam tu kan. So bila dah ternaik macam tu, kita lebihkan sikit belah atas tu. Nampak? So bila kita kelopakkan macam tu, makin lama barulah nampak bentuk bunga dia tu. Satu lagi tips untuk bagi lawa kan, kelopak tu tutup dekat tempat yang mana korang berhenti. Barulah dia nampak macam korang letak belah kiri, belah kanan. Nampak macam kelopak bunga. Ini Ellie nak tukarkan warna kepada warna oranye. Barulah nampaklah sikit macam bunga mawarnya ya. Yang bunga ros ni lah yang Ellie perasan kan, dia masak dengan cepat jugalah. Walaupun dia kalau ikutkan macam tebal juga sebenarnya. Tapi cantik juga ni. Sebab dalam tu warna oranye, dekat atas tu ni warna kuning. Cantik. So yang kata warna hijau tadi tu, Ellie buatkan bentuk kek wah. Sebab rasanya lagi lawa.
Dia nampak macam daun-daun kecil tu kan. Nampak tu macam bunga kaktus tu kan. Cantik kan. Nak buat besar macam ni pun boleh. Tapi Ellie lagi suka buat dia kecil-kecil tau. Bila kita buat kecil-kecil, kita macam selit-selit kat tengah-tengah bunga tu kan. Barulah macam daun betul. Kalau besar tu dah macam rumput ni nak kalahkan bunga lah pula. Tapi ikutlah selera masing-masing. Dah siap dah kita punya roti jala bunga kita ni. So Ellie kira untuk 580 ml tu kita dapat dalam 30 ke 34 bunga macam ni lah. So elok lah untuk 2-3 bekas. Tu Ellie kata benda ni nak buat ni memang kena sabar tau. Dia senang cuma renyah. Sebab kita kena buat satu-satu untuk setiap bunga ni kan. Satu bunga ni sekali masak, satu bunga ni sekali masak, macam tu. So sekarang ni Ellie akan tunjukkan macam mana kita nak gubahkan dekat dalam bekas pula. Okay. So untuk bekas ni Ellie sarankan kita pakaikan bekas macam ni. Comel saja kan. Dia punya ukuran nanti Ellie akan bagikan dekat dalam subtitle. So untuk susunkan dia ni kan, nak bagi cantik, kita kena pandai tau. Kita kena pandai susun yang ini, yang itu sikit. Jangan dia macam sama colour je tau. So kita akan mulakan, tak apa, kita ambilkan bunga rose ni. Lepas tu kita ambilkan pula yang lain pula dan kita letakkan secara random tau. Barulah dia cantik. Kan bunga merah ni pula. Cantik bunga merah ni. Susunkan, bagi dia serapat yang mungkin supaya dia tak mudah gelai. Dah tu, nampak dah tu. Ellie paling suka yang purple ni sebenarnya sebab dia macam naik seri. Faham tak? Cantik. Lepas tu kita nak letak warna apa pula? Jom kita letak satu lagi bunga rose. Pandai-pandailah godekkan dia bagi nampak penuh dan cantik. Sebab tu Ellie kata ada bunga kena kecil, ada bunga kena besar. Gitu. Nampak tu cantik kan? Pastikan dia padat elok dekat dalam tu, tapi tak adalah sampai terpenyet Barulah nampak dia menyerlah cantik saja. Sayang pula nak makan kan bila tengok ni kan. Lepas tu kalau kata elok saja macam ni, tutupkan lah. Lepas dah sejuk tu bolehlah tutup. Sebab kalau kata pada panas tu nanti nampaklah beruap-uap kat luar tu kan. Cute sangat kan, nampak tu. Cantik sangat kan. Cantik. Nah, you satu. So, itu sajalah resepi kita kali ni, iaitu roti jala bunga kita. Pucut. Jangan kau jatuh. Jangan lupa untuk savekan resepi ni, share, tengok sampai faham dan selamat mencuba. Bye-bye. Rasa dia memang rasa macam roti jala biasa, cuma pada pendapat Ellie lah, roti jala yang biasa kita makan tu lagi sedap lah. Yang ini dia macam agak lembut sikit. Itu pendapat Ellie. Tapi kalau kata nak buat jual ni apa semua ni, pastikan ada gulai ataupun benda nak celup kau. Baru lagi sedap kalau kata nak makan macam tu. Kira rasa yang mana? sama je. Oh,